نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam tajuk Kitab Az-Zakah. Dalam tajuk yang lepas kita telah baca beberapa perkara lah, antaranya hadis-hadis dia, hadis-hadis berkenaan dengan ancaman kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi ayat Quran pun ada dan hadis-hadis pun ada menyebut tentang ancaman orang tak keluar zakat. Dua lah. Satunya ialah harta benda emas perak yang tak dikeluarkan zakat akan menjadi kepingin-kepingin dia dipanaskan lalu digosok muka lambung dia belakang orang yang tak bayar zakat. Dan yang keduanya iaitu harta tersebut menjadi ular dah. Kebelik dia akan patut dia dah. Dan dalam hadisnya menunjukkan bahawa orang tak bayar zakat ni selama 80,000 tahun dah. Sebelum tibanya hari perbicaraan daripada mahsyar saja 80,000 tahun. Oh lama. Kalau kita rasa tahan agak Allah. Okey, sekarang ni tajuk baru dah. Hukumu mani'iha, hukum orang yang menegah dan enggan untuk bayar zakat dah. Kata dia, az-zakatu minal faraid allati ajma'at 'alaiha al-ummah wa ishtaharat syuhratan ja'alatha min daruriyatid din bihaitsu law ankara wujubaha ahadun kharaja al-islam wa qutila kufran illa idza kana haditha ahdin bil islam fa innahu yu'adzar li jahlihi bi ahkami. Zakat antara perkara fardu yang disepakati oleh umat dan kemasyhurannya sehingga termasuk perkara yang mesti diketahui dalam agama. Daruriyatud din, perkara yang mesti diketahui. Macam mana jika sekiranya ada seseorang yang ingkar terhadap kewajipan zakat, maka dia terkeluar daripada Islam. Kalau orang itu ingkar wajibnya zakat, pertama terkeluar daripada Islam. Yang keduanya boleh dibunuh. Ini hukum hudud lah. Dia murtad termasuk oleh hukum hudud dah. Dah mencuri, merampok, zina, minum arak, murtad selagi dah. Jadi orang yang murtad ni keluar dari Islam dan boleh dibunuh dah. Kecuali dia baru masuk Islam. Illa idza kana haditha ahdi bil Islam. Baru masuk Islam. Mu'allah tak apalah, muka tak tahu awak kena. Dah. Kecuali dia baru masuk Islam, maka dia dimaafkan dah kerana dia tak tahu tentang hukum hakal dah. Tapi orang yang masuk Islam lama dah ni, kalau engkar juga, maka dia dikenakan hukum hak ataupun hukum hudud lah. Iaitu cumanya dalam hukum hudud dia belum selalu dah, dia suruh taubat dulu 3 hari. Beri tempoh dia 3 hari dah. Dipenjarakan dah. Kalau tak saya taubat juga, tak saya ngaku juga, barulah waktu tu boleh hukum bunuh dah. Dan hukum bunuh ni tak silapnya lah. Hukum bunuh murtad ni untuk orang lelaki sahaja dalam mazhab Hanafi lah. Kalau orang perempuan kena hukum penjara sama hidup lah sampai dia masuk Islam semula. Kalau mazhab Syafi'i tak kira, orang puan pun kena juga hukum bunuh. Dah.
Kita ada hukum hudud lah, maka ramai orang murtad. Dah. Orang murtad bukan setakat murtad lah, dia menghina Islam pula dah. Kalau ada hukum hudud takut lah. Dah. Takut nak murtad. Orang buka Islam, masuk Islam, orang Islam diri murtad pula dah. Masalah dah. Bila mereka ni jauh daripada hukum hakam, itulah akibatnya dah. Amma man imtana'a an adaiha ma i'tiqadihi wujubaha fa innahu ya'sam bimtina'ihi duna an yukhrijahu dzalika al-islam wa 'ala al-hakim an ya'khudhaha minhu qahran wa yu'azziruhu wa la ya'khudhu min malihi azyad minha illa inda Ahmad wa Syafi'i. Macam mana kalau orang tu dia kata wajib zakatnya, tapi tak keluar juga zakat. Tanya zakat wajib ke tak? Wajib. Oh, tak keluar zakat. Tahu? Tak ada biti dah biti banyak macam mana dengan orang ni? Hasan ni dia engkar tak keluar dari Islam, kemudian dihukum bunuh, murtad dah. Sekarang ni dia mengakui kewajipan zakat, tapi dia enggan, dia tidak mengeluarkan zakat dah. Macam mana nak buat orang macam ni? Kata dia hukum orang macam ni nya, orang tak si bayar zakat ni walaupun dia mengakui kewajipan zakat, maka orang ni berdosa kerana enggan untuk bayar zakat dah. Dia tidak mengeluarkan dia daripada Islam, masuk Islam lagi dah, tapi fasik, dosa lah dah. So yang keduanya, pihak pemerintah, pihak berkuasa boleh ambil secara paksa pitih dia tu, harta dia tu, zakat. Wa 'alal hakim an ya'khudhaha minhu qahran. Pemerintah boleh ambil zakat daripada dia secara kekerasan dah. Bahkan hakim kena denda pula. 2 kali ganda kena bayar. Kena denda pula. Penjara ke pula je. Tak bayar zakat sekarang, dah bayar zakat. Yang keduanya kena denda pula dah. Sebab tak usah bayar zakat. Dia tak boleh ambil lebih daripada kewajipan hak dia perlu bayar lah. Ambil sekadar hak wajib lah. Denda tu lah lain, denda tu. Denda penjara ke, denda ke apa dia, ikutlah. Tapi takzir sebenarnya boleh berlaku. Denda dengan pitih pun boleh berlaku takzir ni. Takzir ni kembali kepada ijtihad lah. Dalam pendapat Imam Ahmad, dia pendapat lama dalam mazhab Syafi'i, bukan sahaja ambil zakat, separuh harta dia tu boleh ambil. Ni fa innahu ya'khudhuha minhu, pemerintah boleh ambil zakat pada dia. So yang keduanya ambil separuh daripada harta dia dah, uqubatan lahu, sebagai hukuman ke atas keengganan dia ataupun kelewatan dia dah, keengganan dia daripada bayar zakat lah. Dalam nota kaki bawah ni termasuk juga orang yang menyembunyikan pitih dia, menyembunyikan harta dia untuk mengelakkan zakat dah. Maka bila terbukti dia ada, bila disembunyikan, maka orang ni juga dikenakan hukum yang sama dah. Maksudnya diambil zakat cara kekerasan, kemudian di separuh harta dia kena bayar, kena ambil dah. Itu mazhab qadim, mazhab Syafi'i lah. Kalau mengikut mazhab jumhurnya, ambil zakat sahaja, kemudian takzir dah. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, daripada Bahas bin Hakim daripada bapanya, daripada datuknya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli arba'ina ibnatul labun la yufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi uzmatan min azmati rabbina tabaraka wa ta'ala la yahillu li ali Muhammad minha syai'un. Wa su'ila Ahmadu an isnadihi faqala salih al isnad wa qala al hakim fi bahs hadithuhu sahih dah. Okey, hadisnya daripada Bahas bin Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli arba'ina dah. Pada setiap ekor unta itu fi kulli ibilin sa'imah dah. Pada setiap unta yang meragut dah.
pada setiap 40 ekor kambing ni dah. Mana? Fi kulli arba'ina ibnatul labun dah. Mana hadis ni? Makna hadis ni dah, dia unta ni bukan 40 ekor, dia 5 ekor kena dah unta ni dah. 5 ekor, pada 5 ekor, 10 ekor, 15 ekor, 20 ekor, 25 ekor dah, tu sipir unta dah. Arba'in tu kambing tu dah. Wallahu a'lam dah, ada sukuk dalam hadis, ada jatuh, Allah a'lam. Fi kulli arba'ina ibnatul labun dah. Tertinggal tu dah, kita tengok semula hadis ni. La yufarraqu ibilun an hisabiha. Tak boleh dipisah ke unta daripada perkiraannya dah. Dah, kalau kita ada unta, dalam kandang tu ada 3 ekor, dalam kandang ada 3 ekor dah. Kita ada unta sekali 6 ekor, kita pisah-pisah ke dia. Kita buat usaha asing-asing supaya nak mengelakkan zakat. Tak boleh dah. La yufarraqu ibilun an hisabiha. Tak boleh kita pisah-pisah ke binatang ni, kambing ke unta ke lembu ke, untuk mengelak zakat. Tak boleh Man a'taha mu'tajiran, sesiapa yang membayar zakat kerana mengharapkan pahala, maka boleh pahala dah. Tetapi wa man mana'aha fa inna akhidhuha, sesiapa yang menegah daripada bayar zakat, maka kami akan mengambil zakat tersebut dengan cara kekerasan, paksa, wa syatra malihi, dan separuh hartanya dah. Uzmatan min azmati rabbina, ni kewajipan daripada kewajipan Tuhan kami dah. Tidak halal bagi keluarga Muhammad daripada zakat itu sesuatu apa-apa dah. Jadi sininya berkenaan dengan zakat unta, zakat kambing, dan tak boleh kita nak mengelak daripada bayar zakat dengan cara memisah-misah ke binatang ini dah. Kemudian dalam hadis ni juga berkenaan dengan orang yang enggan bayar zakat, maka kerajaan boleh ambil cara kekerasan, bahkan boleh ambil separuh dari harta dia dah. Dan yang akhir sekali hadis ni juga, zakat tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Banyak hukum hakim. Imam Ahmad ditanya tentang sanad hadis ni, Imam Ahmad kata salihul isnad, sanadnya baik dah. Al-Hakim kata Bahas bin Hakim hadisnya sahih dah. Atas kaki bawah ni dia kata hadis ni riwayat Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ni, dia berkata, Imam Syafi'i berkata hadis ni tidak disabitkan oleh ahli ilmu dah. Maknanya ahli muhaddis, ahli hadis tidak mensabitkan hadis ni. Kalau hadis ni sabit sungguh, maka kami berpegang dan ambil hadis ni dah. Sebab tu Imam Syafi'i pernah pegang hadis ni, kalau tinggal hadis ni dah. Maksudnya Imam Syafi'i pegang pendapat jumhur jugalah. Maksudnya ambil qadar zakat saja, kemudian kenakan takzir. Tapi Imam Ahmad masih pegang dengan hadis ni, iaitu kena ambil zakat secara paksa, kemudian ambil separuh harta dia dah. Walau imtana'a qaumun an ada'iha ma'a i'tiqadihim wujubaha wa kan lahum quwwatun wa mana'ah fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yu'tuha. Saat ni tu orang perseorang ni tak bayar zakat, ngelak bayar zakat kau, tak bayar zakat kau, dia kata wajib zakat tu. Selaginya kumpul dia tak bayar zakat, sebutir kapur tak bayar zakat dah, sebutir negeri sekota tak bayar zakat. Macam hak berlaku di zaman Abu Bakar lah, bila wafatnya Rasulullah, wa kafara man kafara kan, kufurlah orang yang kufur, maka satu kabilah tak bayar zakat. Sebab dia kata zakat ni wajib Nabi sahaja kutip zakat, zaman Nabi saja wajib zakat. Jadi kalau mereka ni menyebabkan tak boleh ambil zakat dengan orang perseorangan, sebab mereka ada kekuatan nak berlawan semua sekali, maka waktu tu kerajaan boleh perangi mereka dah. Sebagaimana Abu Bakar telah memerangi orang yang mani zakat dah. Kata dia, walau imtana'a qaumun an adaiha, jika sekiranya yang enggan bayar zakat tu sekumpulan orang dah, sebutir kampung dan sebutir bandar dah, sedangkan mereka masih beriktikad wajib zakat, dan mereka ada kekuatan untuk menghalau daripada bayar zakat, menghalau orang kutip zakat ni, maka mereka hendaklah diperangi dah, sehingga mereka semua membayarnya dah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini hadis ni masyhur lah, antara hadis terawal dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, dan dalam kitab-kitab lain pun ni hadis yang utama disebutlah lah. Nabi kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap kalimah syahadah dah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sehingga mereka mendirikan solat, sehingga mereka membayar zakat dah. Bila mereka melakukan tiga perkara ni, barulah terpelihara darah mereka dan harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam dah. Hak Islam ni maksud dia nya, kalau mereka murtad ke, kalau mereka apa dia mencuri ke dah, maka waktu tu boleh kat tangan. Kalau mereka berzina ke, boleh hukum rejam dah, dan sebagainya lah. Walima rawahu al-jamaah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Rasulullah wa kana Abu Bakar wa kafara man kafara min al-Arab faqala Umaru kaifa tuqatilun nas. Ini hadis pertama dalam Kitabul Iman. Bukan hadis pertama lah, hadis terawal lah dah. Antara hadis terawal yang disebut oleh Imam Muslim dah, dalam Sahih Muslim adalah hadis dah. Panjang lebar hadis ni benar dah, panjang lebar. Sebab Imam Muslim ni dia mari hadis ni, dia mari hadis yang sama setepak ya. Dia mari hadis pendek, kemudian panjang-panjang, hak panjang sekali dia mari hadis dah. Kalau kita baca hadis Muslim secara komplit kita tahulah macam mana situasi yang berlaku sebenarnya dah terhadap Abu Bakar dan sahabat-sahabat dah. Katanya Abu Hurairah, bila wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar tu menjadi khalifah, dia kufur lah orang yang kufur dah di kalangan manusia, maksudnya ada tak sebayar zakat dah. Maka Umar kata, wahai Abu Bakar, macam mana kamu perangi manusia sedangkan Rasulullah menyebut umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dah. Maka kejawabnya Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salah wa zakah. Demi Allah, aku tetap akan memerangi orang yang membeza-beza antara kewajipan solat dengan zakat dah. Semaya, zakat tak sebayar. Dah. Kerana zakat ni hak harta, hakul mal, kewajipan pada harta. Wallahi, ni ketegasan Abu Bakar dah. Sebab itulah ulama sebut Khalifah Rasulullah ni Abu Bakar ni, dia mewarisi semua ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi SAW dah. Sebab itulah waktu Abu Bakar nak perangi orang murtad ni, orang wicadangan ke Abu Bakar lah dah, pandai-pandai lah perangi orang murtadnya dah. Abu Bakar kata, jika sekiranya di Madinah tak ada orang di Madinah dah, anjing gigit kaki isteri Nabi, heret semua sekali, aku tetap akan dah memerangi orang murtad dah. Jadi Abu Bakar ni dia habiskan masa dia 2 tahun lebih memerintah ni dalam memerangi orang murtad lah dah. Di fitnah besar berlaku ni. Bukan sikit murtad ni, ramai murtad. Sebutan negeri murtad, Bahrain tu murtad belaka. Mungkin ada tak murtadnya, tapi kebanyakan murtad belaka. Murtad kerana tak bayar zakat ke, murtad kerana Nabi Muhammad mati ke, murtad kerana mereka ni ikut Nabi baru ke, macam-macam murtad lah dah. Hak tinggal masuk Islamnya Jazirah Arabiah tu dah, Mekah Madinah dah, Jazirah Arabiah sikit tu ya, Taif semua sekali dah. Hak lain, hak tepi-tepi tu murtad habis di China, tepi laut tu habis murtad belaka dah. Ni jasa besar Abu Bakar dah, dia ujian yang dia terpaksa hadapi lah. Maka Umar tanya, macam mana kamu perangi dah? Abu Bakar kata, wallahi, demi Allah dah. Ni ketegasan Abu Bakar, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala mani'iha. Demi Allah, jika sekiranya waktu Nabi hidup tu mereka bayar zakat anak kambing kecil ya dah, anak kambing, tiba-tiba zaman aku ni mereka tak bayar zakat, maka pasti aku akan memerangi mereka dah. Maka Umar kata, fa wallahi ma huwa illa an syarahallahu sadra Abu Bakar. Demi Allah, sebenarnya Tuhan telah melapangkan
Tuhan telah beri petunjuk dah Abu Bakar dah untuk memerangi dah. Fa araftu, maka lepas pada tu, lepas pada Umar ni dia mikir, dia merenung balik, maka dia kata aku yakinlah bahawasanya betul sungguh keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dah. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi kata lau manauni iqalan, kalau mereka menegur tak sebaya tak sebui tali ya. Anak tu anak kambing. Iqalan tu anak tak tali ya. Dulu zaman Nabi mereka bayar zakat kambing dengan tali. Lah ni kami saja tak sebui tali. Oh tak sebui tali aku perai juga. Loh. Lain ayat ketiga saya bakar tak sekurang walaupun sikit dah. Kena betul-betul sebagaimana zaman Rasulullah nak buat dah. Itu hukumnya ataupun tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah, pihak berkuasa kepada orang yang enggan untuk bayar zakat dah. Sama ada orang itu engkar terhadap kewajipan zakat ataupun dia ngaku kewajipan tapi malah bayar dah. Malah bayar dua pula, sama ada orang besar ringgit ataupun sekumpulan orang dah. Kalau orang besar ringgit kita hanya ambil zakat dia saja, kata takzir dah. Tapi kalau orang itu berkumpulan maka kerajaan boleh memerangi dia dah. Okey, itu tajuk yang pertama malam ni, hukum berkenaan dengan orang yang enggan bayar zakat dah. Orang kita ni bukan enggan bayar zakat, dia tak tahu bayar zakat. Tak tahu pun. Nego lama dah. Nego pasar malam lah, nego kedai bangkai lah, nego goni lah, tak tahu wajib bayar zakat. Dah. Rumah beli, kereta beli, pitih banyak lebih tapi tak bayar zakat. Kena moga dia tidak berdaftar kan. Kalau hak berdaftar tu mungkin majlis agama pergi temu dengan dia. Dah. Tengok dia nego sendiri. Untungnya banyak boleh. Banyak ni berlaku. Banyak berlaku. Tak. Bukan orang keluarga kita sendiri dah. Tak. Mungkin nego belaka. Tapi tak tahu. Tak tahu mana tak tahu. Kereta beli cash. Dah. Tanah beli cash. Ada biti maksudnya. Tak boleh beli. Stokor biti tu. 70,000 beli gom beli dah. Sebutir rumah beli dah. Orang kerja KJL tak boleh beli. Orang kerja KJL nak kena buat pinjaman dulu. Tak. Yang ni orang nak yang ni biti banyak. Jadi tak tahu wajib bayar zakat. Pada kira kan tu. Nak kira kan. Bayar tu. KJL betul-betul tak? Dah. Gak dia royak berapa pendapatan, bukan dia tak tahu. Dah, walaupun dia boleh 1000 yang sehari. Tapi kalau dia royak istihad 100 yang sehari, bukan dia tak tahu. Benar dia tak tahu sebenarnya. Jadi kita nak amanah. Dah, kalau kita nak supaya harta kita terlepas bersih, dah terlaksana kewajipan semua sekali, nak bayar zakat. Sebab itulah kau kaya kau balas dengan orang. Kita bayar zakat. Sepatutnya kau kaya tu lah kau baik-baik dengan anak-anak beranak. Kau dekat dengan orang kampung kan? Dia kau kaya kau balas dengan orang. Kau jauh dengan orang. Lu sore dia oleh rumah. Ada. Biti banyak takut orang minta biti dia. Allah lah. Tak ada orang saing dengan mu kaya sore mu lah. Dah. Dah sungguh. Allah kita marah benar orang gini dah. Okey, gila-gila. Alam man tajibu. Siapa dia wajib bayar zakat? Dah. Kata dia tajibu zakatu al-muslim al-hur al-malik lin-nisab min ayyi naw'in min anwa'il mal alladhi tajibu fihi zakah. Wajib bayar zakat kepada setiap orang muslim yang merdeka yang memiliki nisab dah. Nisab ni sejumlah harta lah. Min ayyi naw' min anwa'il mal. Harta bentuk apa sekalipun lah, sama ada binatang ternak ke, apa dia pitih mah ke, sama ada zakat apa dia tanaman ke, kalau cukup nisab nak bayar zakat dah. Wa yushtaratu nisabu an yakuna fadlan al hajat ad-daruriyah allati la ghina lil mar'i anha kal mat'am wal malbas wal maskan wal markab wa al hirfah. Syarat cukup nisab tu, syarat pada nisab tu yang pertamanya nisab tersebut lebih daripada keperluan utama dia lah. Lepas tu tolak makan minum, tolak pakaian, tolak sewa rumah, tolak bayar asuransi rumah,
tolak apa dia kenderaan asal kereta pula dah, tolak pula pada apa dia alat kalau dia guna untuk bekerja. Baki tu kalau cukup nisab barulah wajib bayar zakat dah. Ni sebenarnya perkiraan zakat orang makan haji sebenarnya. Ni perkiraan dia. Mentolak dulu. Memang gaji dia 3,000, rumah 1,000, kereta 1,000, tinggal 1,000 lagi. Ngasuh anak 500, tinggal 500 dia poket sebulan. Sungguh. Loan ni hakikat loan ni lah. Memang 3,000, potong, tinggal 500 je. Muka rumah kena buat pinjaman 1,000 sebulan bayar. 1,000 sebulan tu rumah kecil je tu, 1,000 sebulan tu. Kalau rumah besar sikit ke, pergi 1,500, 2,000 sebulan bayar. Dah. Sebenarnya perkiraan zakat pendapatan ni selepas ditolak semua sekali. Kalau nak kira sungguh lah. Kan rasa? Tapi majlis tolak tak tahu tak? Majlis tolak kan tak tahu. Dah. Kereta nak tolak je. Kereta nak naik kereta tak kena jalan kaki. Kereta 750 boleh. Kereta baru minyak 300-400 pula. Tu kawasan Kota Baru ya, bukan tak pergi luar lagi. Duk Kuala Lumpur lagi parak. Jadi zakat pendapatan ko zakat perniagaan ko tolak keperluan dulu. Habis tolak keperluan, berapa baki, apa tu gak cukup nisab ke dak, bayar zakat. Mana? Simpanan pun simpanan tetap tu zakat juga dah. Dia masalahnya orang timbul gaji. Orang kata nak zakat gaji pendapatan lah. Kalau nak kira zakat pendapatan kena kira gitulah. Kena tolak belakang barulah tumbik zakat. Dah. Tu masalah. Tapi keperluan dia lah. Anak aku rumah 3 butir. Kereta 3 butir. Bayar sudah banyak sungguh lah. Kan Ustaz? Jadi keperluan dia, keperluan tu berapa dah. Kadang-kadang orang dia beli rumah banyak, kereta banyak, nak mengelakkan zakat, nak mengelakkan daripada ni. Tengok atas keperluan lah. Kalau betul sungguh 2 butir rumah perlu, belum tu tak apa. Kan Ustaz? Yang kedua dah. Yang kedua an yahula alaihil haul al-hijri wa yu'tabaru ibtida'uhu min yaumi milkin nisab la wala budda min kamalihi min haul kullihi. Yang keduanya cukup haul lah. Haul ni bukan kira Januari Februari dah. Kalau kira bulan Qamari dah. Bulan Rejab kita cukup nisab. Bulan Rejab lepas wajib bayar zakat. Dah. Ataupun bulan Ramadan ke? Dah. Ni. Jika sekiranya falau naqasa asna al-haul. Ni masalah disebut dah. Wala budda min kamalihi fil hauli kullihi. Mesti cukup nisab sama dalam masa setahun tu. Cukup siapa? Start pada awal siapa akhir cukup dah. Kalau cukup, kemudian kita guna bit itu. Mana? Mula ada 50,000. 50,000 tu kita guna bit itu. Pergi Mekah contohnya. Tinggal 5,000 lebih. Lepas tu kita klik, tambah pula. Tambah, baru cukup sebulan 15,000. Contoh dah. 2 bulan, 3 bulan lepas tu. Nak kira start pada awal kau, nak kira start cukup semula. Nak kira kan. Kalau kira perkiraan tu, maksudnya kira semula. Hak guna dah tu, dah bagi Mekah tu, tak kira lah. Habislah nisabnya. Lepas tu boleh cukup semula, cukup masa nisab, kira semula. Situ start semula dah. Tapi mazhab Hanafi tak gitu. Mazhab Hanafi kalau kita cukup 50,000 awal tahun, kemudian tengah tu kurang, lepas cukup balik, cukup setahun, nak bayar zakat tu juga, nak cukup kira juga. Itu mazhab Hanafi lah. Dia Albani kata, dia sebut sini di komen sini lah. Mana ada sini? Ni. Disebut dah bandar. Okey, katanya Imam Nawawi, mazhab kita dan mazhab Malik dan Imam Ahmad dan Jumhur disyaratkan harta tersebut yang wajib bayar zakat tu ialah dikira setahun dah.
seperti emas, perak, binatang ternak dah. Ada setahun tu adanya nisab sepanjang tahun dah. Maka jika sekiranya kuranglah nisab itu, walaupun sekejap sehari ya kurangnya dah, maka terputuslah haul saat ni, maka dikira semula dah. Dah. Fa in kamula ba'da dalika, kalau dicukupkan daripada tu, maka start semula, start dia cukup mula dah. Katanya Imam Abu Hanifah, hak dikiranya wujud nisab pada awal tahun dan akhir tahun. Hak tengah-tengah tu kurang kau tambah kau tak kira dah. Hak kira awal tahun akhir tahun kira. Hatta law kana ma'ahu mi'ata dirham fatalafat kulluha fi athna'il haul illa dirhaman aw arba'una syatan fatalafat fi athna'il haul illa syatan thumma malaka fi akhil haul sama min mi'atain wa tamamul arba'in wajabat zakatul jami'. Imam Abu Hanifah kata, jika sekiranya kita ada 200 dirham pada satu Muharram contohnya, tiba-tiba tengah-tengah tu hilang biji kita 200 dirham ataupun hilang 100, tengah 100 yang ada dah. Kemudian cukup semula 200, maka bagi pula Muharram, maka bagi mazhab Imam Abu Hanifah kena bayar zakat 200 dirham tu juga. Begitu juga kalau ada kambing 40 ekor, tiba-tiba tengah-tengah tu mampu 10 ekor, lepas tu kata lah beranak pula 10 ekor, cukup semula dah akhir tahun, maka kena bayar zakat. Mazhab Imam Abu Hanifah dah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak kira, dia kira cukup, waktu cukup yang kedua tu baru kira semula pula, stay tu tarikh dia dah. Kata dia, wa hadza syartu la yatanawalu zakat az-zuru'i dah. Okey, dan sini komentar daripada Albani lah. Disebut lauba'an nisabu dah. Lauba'an nisaba fi athna'il haul au abdalahu bi ghairi jinsihi in qata'a haulu zakah wastu'nifa haulan akhar dah. Mana ni sebut sini? Ada sini ke? Berkenaan dengan haul lagi. Albani kata kalau jika sekiranya orang tu dia jual harta hak nisab saat ni tengah-tengah haul atau boleh tukar dengan harta lain, maka terputuslah haul zakat, maka start semula dah. Gimana saya gini. Kita ada kambing 40 ekor dah. Kemudian kita pun jual dah kambing saat ni tengah-tengah tu tinggal 30 ekor. Kena saya jadi 30 ekor tak nak zakat, lepas tu cukup semula 10 ekor 40 ekor dah. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i tadi kena kira start awal semula tarikh dia dah. Tapi Albani kata kalau benda tu berlaku betulnya berlaku dah, kebetulan berlaku. Tapi kalau sengaja kita jual tu untuk mengelakkan zakat, esok wajib zakat, cukup setahun kita pun jual apa dia kambing kita 10 ekor ni dah. Lepas tu luar daripada tu boleh semula 10 ekor kita nak mengelakkan zakat. Kena dah. Waktu kena dah. Macam pak kita lah, dia tukar nama dah, binti dia tukar nama bini dia, tukar nama anak dia, nak mula mengelak kepada income tax dah. Gitu lah. Jadi kalau dia buat hello, kalau lah orang tak boleh bayar zakat, dia ambil dengan paksa, maka kalau orang buat hello, kena ambil juga zakat dengan dia. Kalau gitu ramai orang ngelak zakat dah. Dekat-dekat nak cukup tu kak, seminggu nak cukup haul kak, dia pergi jual kambing dia dah. Tak kena zakat. Jual 2-3 ekor pun dah, dia cukup 40 ekor. Lepas tu kak, lepas habis tu beli pula 3 ekor tu, cukup pula beli. Jadi kalau betul memang jual sungguh, tak apa. Tapi kalau jika sekiranya buatkan hellah nak mengelak pada zakat, maka dia ambil juga zakat daripadanya dah. Wa hadza syartu, syarat cukup haul ni pada binatang ternak, pada mah pitih mah dah. Tapi kalau zakat tumbuhan tak payah cukup setahun. Zakat tumbuhan tu setiap kali kita
tuai, hasil dia wajib bayar zakat. Contohnya kurma dah. Tu kurma pak kita buah dah. Tengok kat jam besar tu buah dah. Kena bayar zakat. Buah kurma contohnya dah. Bila buah kurma tu buah dah besar dah, kamu dia nak masak dah, maka waktu tu wajib bayar zakat. Tak perlu tunggu setahun lah. Tunggu setahun dia habis dulu dah. Jadi zakat tumbuhan kena bayar bila waktu ketam, waktu tuai dah. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dia bayarlah zakat waktu kamu, hari kamu menuainya dah. Sama ada buah kurma ke, buah anggur ke, dah. Ataupun apa dia gede padi ke dah. Kelapa sawit. Mana zakat dia? Banyak kot kelapa sawit. Nak kira ni. Tak tahu dah setara mana kelapa sawit tu. Fatwa tempat kita wallahu a'lam lah. Betul. Piti lah. Kau getuk piti kot. Betul. Tapi kita jatuh lah ni. Kalau kita naik mahal. Piti kat dah. Dukung lasak ni. Kerana kita tak kena buah tu sebab buah hok kena zakatnya macam anggur dengan tamar tu. Sebab apa? Sebab buah tu dikeringkan, dia buah tu boleh disimpan sehingga setahun. Tak lama buah tu. Tu kena zakat. Jadi buah-buah hok apa dia? Tak lama ni boleh proses. Buah lah kata. Bayar zakat buah juga. Mari masjid bayar zakat dah. Mari boleh sa dah. Sejeluk dah, sejeluk ke, segoni kau mari dah. Apa zakat dah? Zakat buah rambutan. Kau dah mari. Mazhab Hanafi kena belaka zakat ni. Sayur kena, buah kena belaka. Pego itik pun kena. Dah. Mazhab Hanafi kena belaka dah. Kalau jumhur ni dia hanya binatang-binatang tertentu saja kena zakat, buah-buah tertentu saja kena zakat. Jadi apa salahnya ada buah teh mau kita banyak ya? Mari masjid lah. Apa zakat dah. Modokong kau mari banyak dah. Katanya Abdari, kata dia amwalu zakah darban. Zakat harta ni dua bentuk dah. Salah satunya nama fi nafsihi kal hubub. Dia menjadi subur dan bertambah dengan sendirinya seperti zakat buah-buahan dan zakat biji dah. Maka ni wajib zakat padanya bila ada. Yang kedua, kena tunggu dulu untuk berkembang, untuk bertambah seperti dirham, dinar, barang-barang perniagaan, binatang ternak. Maka ni dikira setahun barulah wajib bayar zakat. Maka tak wajib bayar zakat bila cukup nisab sehingga sampai setahun dulu dah. Inilah pendapat seluruh fuqaha dah. Jadi disebut oleh Majmu' Imam Nawawi dah. Jadi nisab ni hanya tidak dikenakan kepada tumbuh-tumbuhan, biji-biji dah. Dikenakan nisab ni kepada binatang ternak dengan emas perak saja dah. Dia bahan-bahan peniaga, bagi perniagaan. Okey, seterusnya ada az-zakatu fi malis sabi wal majnun. Adakah dikenakan zakat pada harta kanak-kanak dan orang gila? Dia ibadat ni, dia semua wajib ibadat ni untuk orang mukallaf ya. Mukallaf ni maksudnya bukan muallaf dah. Yang tu kata mukallaf dengan muallaf tu. Dah. Muallaf orang hak baru masuk Islam, dah. Mukallaf orang hak dipertanggungjawabkan, dah. Maksudnya orang tu akil baligh dah. Okey, wajib kepada wali, orang hak menjaga kanak-kanak ataupun orang gila, membayar zakat bagi pihak mereka berdua, orang gila dan kanak-kanak, bila harta mereka cukup nisab dah. Mazhab Hanafi tak wajib. Mazhab Hanafi dia kata zakat-zakat ni ibadat. Ibadat ni wajib dengan sebab mukallaf. Jadi kalau tak balik, kalau tak berakal tak wajib bayar zakat.
Tapi pendapat jumhurnya dak. Sebab zakat tu wajib pada harta, bukan wajib pada orang dak. Pada harta tu wajibnya. Khudh min amwalihim dah. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waliya yatiman lahu malun falyatjar lahu. Sesiapa yang menjaga anak yatim dan anak itu ada harta, maka hendaklah dia laburkan harta tersebut dah. Dia kembalikan harta tersebut dah. Jangan tinggalkan harta tersebut habis kerana dimakan oleh zakat. Kalau harta tu taruh tu ya, tak laburkan, maka habiskan bayar zakat lah. Tak guna untuk dia, habis bayar zakat. Tapi kalau dia laburkan, mungkin ada keuntungan lah. Tapi syarat nak melabur harta anak yatim ke, harta ni ke, boleh melabur, tapi syaratnya biar ada jaminan lah, ada jaminan halal dah. Itulah. Tapi jangan melabur benda ada apa dia, kemungkinan akan rugi dah, apa dia, risiko besar. Tu pelabur dah. Boleh melabur tapi tepat-tepat lah, nak pilih lah. Kata dia sanad hadis ni dhaif dah. Katanya Al-Hafiz walahu syahid mursal inda Syafi'i. Ada hadis lain yang menyaksikan hadis ni, hadis mursal di sini Imam Syafi'i dah. Wa akadahu Syafi'i bi umumil ahadits fi ijab zakat mutlaqan. Jadi Imam Syafi'i pegang dalil umum dah wajib zakat. Ambil pada harta benda mereka. Harta benda mereka ni semua sekali dah. Tak kira lah orang hak mukallaf kau tidak mukallaf dah. Jadi kalau dari segi asarnya, Aisyah sendiri radhiyallahu anha mengeluarkan zakat bagi zakat harta anak yatim yang dia jaga dah. Aisyah sendiri pegang anak yatim. Anak yatim tu ada harta. Jadi Aisyah keluarkan zakat mereka. Jadi menunjukkan zakat ni wajib. Ada. Katanya Imam Tirmizi dah, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza fara'a ghairu wahid min ashabin nabi fi malil yatim zakatun. Imam Tirmizi kata berbeza pendapat ahli ulama tentang kewajipan zakat pada harta kanak-kanak dan orang gila. Maka setengah mereka, bukan seorang lah, ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi berpendapat wajib bayar zakat pada harta anak yatim dah. Termasuklah pendapat ni pendapat Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Umar, dan ini juga pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq. Manakala sebahagian lagi ulama mengatakan tak wajib zakat pada harta anak yatim dah. Tunggu dia balik dulu barulah wajib bayar zakat dah. Dan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Imam Abu Hanifah dah. Soalannya kenapa Imam Tirmizi sebut Imam Abu Hanifah? Imam Tirmizi sebut Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak. Dia sebut Imam Abu Hanifah sebab apa? Dia balah kan? Dia tak balah dah. Sebab zaman dia tu banyak mazhab sebenarnya. Sufyan Ats-Tsauri pun mazhab dia juga. Ibnu Mubarak pun ada mazhab juga. Al-Auza'i ada mazhab dia dah. Mungkin tepat Imam Tirmizi tulis kitab dia tu tak sehu mana mazhab Hanafi. Tak siapa mana dia. Tu dia sebut pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Tapi mazhab-mazhab Syafi'i ni sehu siapa dia. Dah. Okey, yang seterusnya al-malikul madinu. Macam mana orang yang ada harta tapi dia tu berhutang, macam mana dia? Wajib bayar zakat ke tak? Tak. Dia ada hartanya. Tak. Tapi berhutang, piti tu berhutang. Man kana fi yadihi malun tajibu zakatu fihi wa huwa madinun akhraja minhu ma yafi bidainihi wa zakam al-baqi. Orang yang ada harta tangan dia, hak wajib bayar zakat, sedangkan dia pun punya hutang yang banyak dah. Maka dia bayar hutang dulu, barulah bayar zakat. Ni orang tanya hamba pasal pitih stokor, pitih EPF ke? KBSP lah. Waktu beli stokor kan, 200,000. Dah kena bayar zakat dulu, kau kena bayar hutang dulu dah. Kalau mengikut apa disebut sini, bayar hutang dulu. Bayar hutang pun habis dulu, barulah baki tu bayar zakat dah. Sebab harta dia bukan harta dia ada tu bukan hak dia lagi tu. Sebab harta orang lain dia berhutang dengan orang. Lunaskan hutang dia dulu, kemudian baki tu barulah bayar zakat. Wa zakal baki, dan nak dia bayar zakat hak baki tu kalau masih ada nisab lagi dah. Kalau tak cukup nisab juga apa bayar zakat, bayar hutang tu tinggal 5,000 ya. Dah, tak cukup nisab. Tak wajib bayar zakat.
li'annahu fi hadil halah fakirun, kerana dia dalam keadaan itu, dia keadaan lepas pada bayar hutang itu, jadi fakir pula. Tak payah zakat. Jadi pasal hutang dulu barulah bayar zakat. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sadaqata illa an dhahri ghina. Sedangkan Nabi SAW sabda, tidak ada zakat, tak wajib zakat kecuali lebih pada keperluan. Lebih pada bayar hutang, lebih pada keperluan, lebih juga pitih barulah bayar zakat dah. Imam Bukhari sebut hadis cara muallaq, cara tergantung dah. Tak ada sanadlah. Wa qala ar-rasul tu'khadhu min aghniyaihim, dan sebut dari hadis lain, diambil zakat daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Okey, hutang dia dua hutang ni. Hutang kita dengan manusia, hutang kita dengan Tuhan dah. Kalau hutang dengan Tuhan pun nak bayar zakat, nak bayar hutang dengan Tuhan dulu dah. Contohnya orang ni ada harta, ada piti, dia 20,000. Tapi dia masih berhutang. Dia tak pergi Mekah lagi. Kena cabut dulu piti dia tu. 10,000 nak pergi Mekah. Baki tu cukup dah. Piti tu untuk bayar zakat. Kalau cukup, tak cukup apa dia nisab, nak bayar zakat. Kalau tak cukup, tak boleh bayar zakat. Cabut dulu untuk menunaikan haji dah. Atau hutang-hutang lain dah. Dia bernazar ke, ataupun dia kifarat ke, tak bayar kifarat ke. Kena bayar hutang dulu barulah bayar zakat dah. Hutang orang pun kita juga dah. Bayar hutang dulu barulah bayar zakat. Sebab Nabi sebut fadainullahi ahaqqu bil qada. Hutang Allah lebih patut kena bayar dah. Kita berasa hutang orang kena bayarnya. Hutang tu kena bayar juga. Okey, akhir sekali dah, tajuk akhir sekali, mamata wa alaihi zakah. Macam mana kalau orang tu wajib bayar zakat, tiba-tiba dia mati, tak ada bayar zakat, macam mana? Nak kira kan? Kalau tak bayar, dia dosa. Nak saya solat kubur, nyebelik kau lah. Dah. Nak macam mana? Bayar. Mamata wa alaihi zakatu fa innaha tajibu fi malihi wa tuqaddamu al-ghurama'i. Sesiapa yang mati sedangkan dia wajib bayar zakat, maka wajib diambil daripada hartanya, dia kena bayar zakat dulu barulah bayar hutang. Bayar pada orang lah. Bayar zakat dulu barulah beri kepada pemihutang dah. Bayar zakat dulu barulah bayar kepada penghutang, pemihutang, bayar barulah tulah laksanakan wasiat, barulah boleh harta saka kepada orang waris dah. Bayar zakat dulu, zakat kemudian bayar hutang, kemudian barulah boleh wasiat, barulah boleh kepada pewaris-pewaris dah. Sebab firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, selepas membayar, terlepas daripada tunaikan wasiat, jadi wasiatkan dan ataupun hutang dah. Jadi tu yang sebut sini, harta saka dibahagikan selepas daripada bayar hutang dengan wasiat. Wa zakatu dainun, sedekah zakat juga hutang. Hutang zakat ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan ja'a ila Rasulillah faqala inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha, faqala law kana 'ala ummika dainun aku taqdiyahu anha, qala na'am, qala fadainullah ahaqqu ayyuqda. Dari riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang lelaki mari temu Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, mu aku mati, dia ni tak bayar lagi puasa dia sebulan, dia menazar lah. Soalan dia nya, boleh ke aku qada puasa bagi pihak dia? Ni puasa nazar dia, bukan puasa Ramadan dak. Kalau puasa Ramadan kena bayar fidyah. Dah. Fidyah secukup berah bagi sehari, secukup berah. Secukup ni sekilo setengah lah. Dah. Kalau 30 hari tak puasa, kali 45 kilo. Dah. Segun ni. Dah. Pak mari sini. Ya, pelajar kita ramai. Okey. Kalulah mak kita ke, orang tua kita ke tak boleh puasa kerana sakit, maka dia kena bayar fidyah dah. Kita lah fidyah bagi dia dah, tak kena dia nak bayar fidyah pula dah. Dia sakit dah dah. Jadi fidyahnya kena bayar berah, tak boleh qada. Qada ni ialah puasa nazar dah. Puasa nazar saja boleh dah. Jadi puasa nazar boleh dah. Nabi kata laukana ala ummika dainun. Apa pendapat kamu kalau mak kamu ada hutang? Boleh ke tak membayar hutang dia? Maka dia jawab boleh. Maka Nabi kata hutang Tuhan
lebih berhak kena bayar. Dah. Mu jangan ingat hutang orang, mu nak bayarnya hutang tu nak bayar juga. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang Allah Taala lebih berhak, lebih patut kamu kena bayar. Sekat tu dah. Syaratun niyah fi ada'i zakah. Wallahu Taala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Ya. Fadhal. Okey, orang hak jutawan ke puluh ribuan ke kira lah bayar zakat lah kau tu jutawan bayar zakatnya. Jadi soalannya mana lebih afdal dia bayar kepada orang ramai ke ataupun orang tertentu dah. Orang perseorangan seorang bayar zakat tu. Mana lebih afdal dah? Kalau nak kira gak bayar untuk orang ramai lah afdalnya sebab ramai dapat manfaat. Kalau seorang tu manfaatnya. Kena. So yang keduanya seseorang tu boleh terima zakat tak boleh lebih daripada hak dia. Dia tak boleh terima zakat 30,000 tak boleh terima. Kali 30,000 dia bayar zakat pula. Jadi zakat tu kurang daripada nisab. Dah. Contohnya seorang pelajar kita nak taja seorang pelajar lah. Jadi zakatnya berapa? Contohnya 12,000 lah zakat. Jadi kita beri 10,000 dia untuk zakat dia lah. Mu ambil 10,000 ni untuk mengaji. Tak. Boleh. Dah. Sebab tak cukup lagi nisab tu. Tak. Kurang daripada nisab lah. Tapi kalau dia ramai pelajar nak pergi dengan luar negara contohnya tak. Ramai pelajar 3-4 orang. Kita beri pun 3,000 seorang, 5,000 seorang ke. Itu lebih baik lagi. Ramai dapat faedah dah. Tengok kepada maslahat lah. Tengok kepada maslahat, tarik kepada kepentingan lah macam-macam dah. Kalau dia ni memang seorang dia ya. Memang apa dia? Subjek dia ambil tu kritikal dah. Tak ada orang mahir dah ilmu dia dah. Ilmu berkenaan dengan ekonomi Islam tak ada orang pandai. Dia seorang berkelayak ke dah. Jadi dia perlu pada dana yang banyak. Dia lebih berhak sebab dia dah. Tengok maslahat dah. Nak beri kepada orang ramai ke ataupun orang perseorangan dah. Kalau kita beri kepada orang kita dekat saja, macam mana? Boleh ke tak? Boleh. Tapi syarat dia miskin lah. Dia perlu lah maksudnya. Tak apa. Dia bayar zakat kepada orang terdekat tu 2 kali pahala boleh. Pahala bayar zakat sah. Yang keduanya menghubungi silaturahim lagi. Lebih afdal tu sebenarnya sebab kita lebih tahu. Dah. Sebab kita lah patut nak tolong dia je. Ada lagi soalan? Ya. Okey, ada beza kodok bayar zakat pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lain lah. Kita akan baca depan ni hukum berkenaan menyegerakan bayar zakat dah. Kita boleh bayar segera, boleh mempercepatkan. Sepatutnya bulan Syawal, bulan Zulkaidah bayar zakat. Tapi kita bayar awal boleh dah. Maksudnya kita bayar bulan Ramadan zakat dah. Tapi tak boleh kita memperlewatkan bayar zakat. Zakat wajib bulan Ramadan tiba-tiba kita bayar lewat. Tak boleh dosa tu. Dah. Jadi menyegerakan zakat boleh tapi memperlewatkan zakat tak boleh dah. Jadi soalannya boleh ke apa dia adakah beza pahala kita bayar zakat bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain dah. Kalau ikut tajuk perbahasan tu dia kata memang afdal bayar bulan Ramadan lah. Sebab kelebihan bulan, kelebihan hari, kelebihan kita buat ibadat ni akan menggandakan lagi pahala kita dah. Tapi kalau orang perlu bukan bulan Ramadan, nak tunggu Ramadan nak bayar zakat. Jadi tengok keadaan lah. Kalau misalnya contohnya bulan Rejab berlaku banjir ke, berlaku kebakaran ke, jadi orang itu perlu bayar zakat. Jadi hatu lebih afdal lagi. Dah. Ramadan kerana bulan tu, tapi hari ni kerana keperluan. Kena keperluan. Nanti dulu, nanti tunggu Ramadan nak bayar. Nyanyi kawan ni dah. RM11. Jadi kalau ada keperluan kita boleh menyegerakan zakat kita. Itu dah lebih afdalnya dah.
Sebab itulah orang tanya Nabi kan, apa dia amal paling afdal? Nabi sebut sedekah. Maksudnya bila keadaan menuntut, kalau terdesak pada bantuan ni, itulah afdal sekali dah. Jadi Ramadan pun afdal, ataupun bila ada keperluan sangat-sangat pun afdal juga dah. Okey. Bayar awal. Boleh. Tak ada masalah. Zakat juga lah. Kita kira zakat lah. Kita bayar awal lah. Sepatutnya tak cukup kita boleh kan? Jadi kita bayar awal boleh. Bahkan dalam sini dia sebut bahan ni 2 tahun akan datang kita bayar zakat dah. Bayar zakat lah, selesai salah zakat dah. Kita agak-agak lah. Kata cukup tambah, kalau lebih tak apa dah. Kita bayar zakat awal-awal lah dah. Tak apa, boleh bayar dah. Sebab pernah Nabi ambil daripada Abbas. Bukan apa, Al-Fadlu ke Abbas? Dari mana? Dia dari Abbas saja lah, Abbas. Nabi buta dengan dia 2 tahun, baru dia kira zakat lah dah. Boleh. Beli pakaian tu. Boleh kata tidak kita beri ke orang hak kita bayar zakat, kita kata ambil habis ni pergi zakat ni. Beli baju sekolah lah anak dah. Kita arah ke dia dah. Tu bukan arah cadangan sahaja lah tu. Cadangan lah. Jadi kalau kita cadang gitu tak ada masalah. Atas dia lah nak beli pakaian, nak beli makanan ke. Tapi sepatutnya tak boleh lah kita boleh bayar zakat ke dia. Ikut dia nak kadang-kadang pun cuma nasihat kita. Kita tengok anak dia tak ada pakaian. Kadang-kadang ada orang ni ambil zakat dia pergi judi ke, dia pergi ngarut-ngarut. Kita ambil habis tu dia makan anak bini. Boleh makan ni dah. Sebab kita tengok dia tak cukup makan. Jadi nasihat kita lah tu. Tak ada masalah dah. Boleh okey. Tapi sebenarnya tak ada nak syarat apa, ikut dia nak guna apa pun dah. Tapi untuk cara untuk kebaikan lah. Kita buat gitu nasihat kita sajalah untuk dia dah. Ada saja. Mana lebih afdal, bayar zakat kepada pemerintah ke ataupun bayar zakat kepada orang persoarangan? Dia sekarang ni orang mikir kot lain. Orang mikir kalau bayar zakat pemerintah lepas income tax. Kalau bayar zakat gini tak lepas lah. Tak ada mana? Tak ada resit, ada resit tak laku. Apa gida lagi wajib tak laku. Rutin lah. Dia kena ada nombor lepas zakat baru dia lepas dia kata. Baru lepas income tax. Dah. Jadi gini, kalau kita bayar sekarang ni, kalau kita bayar ke majlis agama ke, dia boleh minta benarnya ngajak agama ni, kita nak minta separuh, kita nak bagi sendiri, boleh. Kita bayar 3,000 ke dia, kita kata nak minta separuh, kita nak bagi sendiri kepada anak-anak kita kapung. Boleh, benarnya boleh lah. Dia akan bagilah berapa 1/3 ke 2 ke, dah. Boleh lah. Jadi kita bayar zakat dia, dia akan keluar resit 3,000 jugalah. Tapi separuh tu dia suruh kita bagi sendiri. Separuh dia ambil. Kita minta dengan dia lah. Kata hamba ada anak saudara, ada sepupu-sepupu miskin ni, hamba nak bagi satu yang seorang lah. Tak, minta 1,000 separuh tak. Boleh lah. Sebab kita lebih tahu lah siapa dia memerlukan lah. Kalau ke pemerintah, malah hambat sikit siapa juga ke sepupu kita tahu siapa bela lah. Tak. Tak siapa tahu. Dah. Jadi oleh kerana kita nak ke sepupu kita, nak ke anak-anak kita, zakat tersebut, kita bayar ke majlis, kita minta separuh dengan dia. Kalau dia beri lah. Kalau tak beri saja. Boleh. Perlih ni kalau kita ada sekolah apa, kalau agama apa semua sekali, kita boleh, dia beri 50% kita, separuh kita. Tapi masalah kenapa majlis agama Islam Kelantan tak buat? Sepatutnya kalau dia buat, dia boleh bantu banyak sekolah tahfiz ada Kelantan. Dia beri juga 20% ya. Orang tak pandai 20%. Tak ada. Jadi orang yang kerja-kerja ni, maksudnya income tax tak detect dia dah. Maksudnya kerja tak tahu berapa pendapatan dia dah. Jadi nak bagi dengan sendiri, macam mana dah? Boleh. Tu peluangnya. Bayar zakat diri.
Moga ikam tak pun tak kena dia dia bayar zakat sedikit, tapi dia kena kira molek lah, kira betul lah. Berapa pendapatan dia tahun ni, berapa bersih 100,000, apa tu duit zakat berapa? 10,000 ni bayar zakat. Carilah dah pelajar ke, orang miskin ke, dah orang yang memerlukan ke, dah ui peluang tu. Kalau hak sani moga kerja hantar kerja, tu lebih afdal lah. Barulah zakat tu rata sikit, awak KJL pun orang sumber, awak ni pun orang sumber kau dah. Dua-dua boleh. Ada kata bayar zakat ni mesti tangih, tak boleh masuk dalam akaun. Ni fatwa baru. Moga dulu tak ada akaun, nak masuk akaun kan lah ni dah ada akaun dah. Boleh, tak ada masalah. Cumanya biar masuk sungguh lah. Jangan kau masuk dah, masuk tak masuk pun dah. Kena masuk sungguh lah. Dah. Minta nama akaun, masuk akaun, masuk sungguh lah. Tak ada masalah dah. Nak akaun ke, nak bayar cek ke, nak bayar pitih tangan ke, boleh belakang dah. Asal kau pitih masuk sungguh dah. Siapa sungguh pada menerima dia. Pada dah. Kalau ada soalan lagi tangguh ke depan pula. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit